Bencana besar menimpa rejim Iran selepas pasukan yang bersekutu dengan Teheran menembak jatuh dron Amerika Syarikat di Yaman dan mengubah provokasi ketenteraan menjadi ujian langsung terhadap Trump. Pada pagi Isnin 18 Mei 2026, Iran nampaknya telah melupakan tindakan balas dendam yang brutal oleh pasukan Amerika Syarikat selepas kejadian serupa berlaku sebelum ini. Dan kini provokasi Iran ini lebih besar kerana drone juga telah melintasi laluan Arab Saudi, Emirah Arab Bersatu. Apa yang kelihatan seperti tindakan milisia biasa telah menjadi mesej berbahaya kepada Rumah Putih kerana drone Amerika itu bukan berada di situ secara kebetulan. Dia adalah sebahagian daripada pemantauan ketenteraan Amerika Syarikat di kawasan yang dikuasai oleh kumpulan bersenjata yang dibiayai dan dilatih oleh paksi Iran. Sekarang Trump mempunyai fakta yang kukuh di tangannya untuk memperluaskan tindak balas terhadap sekutu-sekutu Teheran dan meletakkan rejim itu dalam kedudukan yang tidak ingin diambil oleh mana-mana musuh Amerika. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dengan standar credibility Milson Alves. Drone Amerika itu berada di kawasan yang digunakan oleh Halls sebagai kawasan tekanan ketenteraan terhadap Amerika Syarikat, Israel dan sekutu-sekutu Teluk. Maklumat yang didedahkan oleh media antarabangsa ialah pesawat itu didakwa ditembak jatuh di atas Marib di timur Yaman dengan gambar-gambar serpihan tersebar selepas impak. Agensi Xinhua melaporkan bahawa berita itu datang dari media Iran dan menekankan bahawa sehingga penerbitan belum ada pengesahan rasmi dari Amerika Syarikat mengenai kehilangan pesawat tersebut. Agensi Nadolu juga mencatat bahawa media tempatan melaporkan kejatuhan MQ-9 Reaper Amerika di wilayah yang sama. Kumpulan yang mendakwa mempunyai kekuatan di Yaman adalah sebahagian daripada rangkaian bersenjata yang digunakan oleh Teheran untuk memberi tekanan kepada rantau ini tanpa menanggung semua kos di barisan hadapan. Holt sudah pun menyerang kapal, mengancam laluan maritim dan cuba menunjukkan bahawa mereka masih mempunyai keupayaan untuk menyerang peralatan Amerika. Kehilangan drone Amerika Syarikat bukan sekadar satu kerugian material. Ia adalah satu provokasi yang terancang terhadap Washington pada saat Trump mendesak Iran supaya bertindak segera dan dengan jelas menunjukkan bahawa kesabaran semakin habis. Masalah bagi rejim Iran ialah provokasi ini berlaku ketika seluruh rantau sudah pun tegang. Reuters melaporkan bahawa Arab Saudi telah memintas 3 drone yang memasuki wilayahnya melalui ruang udara Iraq. Kementerian Pertahanan Arab Saudi berkata, mereka akan mengambil langkah operasi yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keselamatan negara mereka. Perincian ini penting kerana ia menunjukkan bahawa serangan tidak tertumpu di satu lokasi sahaja. Serangan-serangan ini berlaku di Yaman, di Teluk dan di laluan antara Iraq dan Arab Saudi sentiasa berhampiran kawasan yang berkaitan dengan kepentingan Amerika. Emirah Arab Bersatu juga telah menjadi tumpuan amaran tersebut. Reuters melaporkan bahawa serangan drone telah menyebabkan kebakaran di loji nuklear Baraka tanpa kecederaan dan tanpa kerosakan radiologi menurut maklumat yang dikeluarkan. Seseorang telah memutuskan untuk menguji had di sebuah kemudahan sensitif milik sebuah negara sekutu Amerika Syarikat. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa telah mengesahkan keselamatan kemudahan tersebut dan meminta semua pihak menahan diri secara ketenteraan berhampiran struktur nuklear. Tetapi kerosakan politik sudah pun berlaku. Apa yang dilakukan oleh Iran dan sekutunya menjadi jelas melalui rentetan peristiwa yang berlaku. Mereka cuba mengekalkan tekanan serantau sambil berunding dengan Washington melalui saluran lain. Drone Amerika yang ditembak jatuh di Yaman. Drone-drone yang dipintas oleh Arab Saudi dan serangan di Emirah Arab Bersatu muncul sebagai sebahagian daripada taktik yang sama, mencipta tekanan, mengukur reaksi Trump dan memaksa konsesi pada saat rejim Iran mahu kelonggaran terhadap sekatan laut, sekatan ekonomi dan rundingan nuklear. Trump sudah mula bertindak di Washington. Reuters melaporkan bahawa Pakistan telah menyerahkan kepada Amerika Syarikat satu cadangan Iran yang telah disemak semula untuk cuba menamatkan perang. Sementara rundingan masih tersekat pada perkara-perkara utama. Iran mahu pengakhiran menyeluruh terhadap permusuhan, pampasan atas kerosakan, penarikan tekanan tentera laut dan jaminan terhadap serangan baharu.
Di pihak satu lagi, Amerika Syarikat menuntut kemajuan sebenar mengenai program nuklear Iran dan pembukaan semula Selat Hormuz. Jika paksi Iran menembak jatuh drone Amerika sambil meminta rundingan, maka rejim itu mahu bercakap tentang keamanan dengan satu tangan dan menguji kekuatan tentera dengan tangan yang lain. Inilah percanggahan yang membuat Trump marah dan ia menguatkan kumpulan yang menyokong tindakan balas yang lebih tegas. Berita antarabangsa sendiri melaporkan bahawa Trump telah memberi amaran bahawa masa semakin suntuk untuk Iran mencapai persetujuan. Tekanan di laut sudah membawa hasil. Wall Street Journal melaporkan berdasarkan kenyataan dari CENTCOM bahawa pasukan Amerika telah mengalihkan 70 kapal dagang pada bulan pertama sekatan itu dan telah melumpuhkan 4 kapal untuk memastikan arahan dipatuhi. Critical Threats mencatat bahawa jumlah yang dilaporkan oleh CENTCOM telah meningkat kepada 80 kapal yang telah dialihkan dan 4 kapal telah dilumpuhkan sejak bermulanya sekatan ke atas pelabuhan Iran pada 13 April. Sekatan ini menjelaskan mengapa Iran cuba menyebarkan ketegangan melalui sekutu dan milisia. Teheran menghadapi tekanan langsung terhadap laluan wang, minyak dan bekalan, sementara Trump cuba memaksa rejim itu memilih antara perjanjian yang serius atau pengasingan yang semakin meningkat. Tindak balas paksi Iran muncul di medan asimetri. Drone, kumpulan sekutu, ancaman di laluan sensitif dan serangan yang tidak sepenuhnya menampakkan penglibatan kerajaan Iran. Di Yaman, Houthi berfungsi sebagai cabang strategi ini. Apabila MQ-9 Reaper terhempas di Marib, mesej itu tidak terhad kepada padang pasir Yaman sahaja. Drone itu digunakan oleh Amerika Syarikat untuk pemantauan dan pengumpulan maklumat di kawasan berisiko. Houthi cuba menunjukkan bahawa mereka mampu menembusi kehadiran Amerika dan menguatkan propaganda paksi Iran. Namun, propaganda ini boleh membawa padah. Trump mempunyai laluan politik yang jelas selepas insiden ini. Dia boleh meningkatkan tekanan ketenteraan terhadap struktur Houthi di Yaman, mengetatkan lagi sekatan terhadap Iran dan mempercepatkan sokongan kepada sekutu-sekutu di Teluk. Arab Saudi juga menjadi lebih terdedah. Drone yang memasuki ruang udara Iraq menunjukkan satu kelemahan yang membimbangkan pada peta serantau. Walaupun telah dipintas, ia tetap memaksa Riyadh untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkukuh pertahanan udara dan mempertimbangkan tindak balas pada masa yang dirasakan sesuai. Bagi Trump, perkara ini penting kerana ia meletakkan sekutu-sekutu Teluk lebih dekat dengan pendirian Amerika. Semakin paksi Iran melampaui batas, semakin mudah bagi Washington untuk mengatur satu barisan serantau menentang Tehran. Emiriyah Arab Bersatu juga masuk dalam logik yang sama. Drone yang menyerang sebuah kemudahan nuklear, walaupun belum menyebabkan kerosakan radiologi, ialah satu tindakan yang boleh mengubah suasana keselamatan. Tak perlu jadi bencana untuk mencetuskan keputusan politik. Cukup tunjukkan bahawa sasaran yang dipilih itu terlalu sensitif. Bagi kerajaan Amerika, serangan seperti ini membantu menjual teori bahawa Iran dan sekutunya tidak boleh menerima kelonggaran selagi mereka terus menguji had di titik-titik strategik. Pakistan cuba merundingkan jalan keluar secara diplomatik, tetapi masa tidak menyebelahi rundingan ini. Cadangan Iran ditarik balik. Cadangan yang telah disemak sampai kepada pihak Amerika ketika keadaan di lapangan bergerak ke arah yang berbeza. Diplomasi mungkin boleh diteruskan, tetapi kini ia perlu bersaing dengan tekanan ketenteraan dan desakan awam untuk mendapatkan tindak balas. Jika Rumah Putih memutuskan bahawa penembakan drone itu adalah satu lagi provokasi yang diselaraskan oleh paksi Iran, tindak balas mungkin akan datang secara berlapis. Sekatan yang lebih ketat, serangan terhadap infrastruktur ketenteraan kumpulan sekutu dan amaran langsung baharu kepada Tehran. Trump masih akan membenarkan Tehran berunding secara terbuka sementara sekutunya menguji Amerika Syarikat di udara, di laut dan di sempadan Teluk. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.